Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita alhamdulillah sebelum cuti baru ni kita dah ambil sampai surah Al-Haqqah, dan kita dah ambil daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Betul? Ingat tak ingat ni, ponteng ramai. Okey, tapi apa keadaan sekalipun insya-Allah kita akan sambung, dan kita terangkan dapat ingatkan balik sekali lagi bahawa awal surah Al-Haqqah ini sebenarnya Allah Taala nak menggambarkan atau menerangkan berkenaan kiamat. Bahkan Al-Haqqah itu antara nama-nama kiamat. Nama hari kiamat itu hari yang benar-benar akan pasti berlaku. Yang akan terrealisasi janji Allah Taala, janji baik dan janji buruk Allah Taala direalisasikan hari berkenaan. Jadi kita bincangkan dan kita nyatakan bahawa di awal surah ini Allah Ta'ala berikan gambaran berkenaan kaum-kaum terdahulu yang mendustakan para anbiya dan menafikan berkenaan dengan kiamat. Maka Allah Ta'ala jadikan mereka ini sebagai bangsa-bangsa yang musnah. Dan bahkan kita kata kedudukan mereka tadi jelas di sisi kita sebagai pengajaran. Mana siapa yang merhatikan balik, dia akan faham bahawa sebenarnya sebelum daripada umat Muhammad ini banyak lagi bangsa-bangsa yang lagi hebat, tapi Allah Ta'ala musnahkan dengan mudah saja. Dan kemudian pada ayat yang ke-12 sampai 18 Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan macam mana akan berlakunya kiamat berkenaan. Bagaimana bumi ini bila ditiupkan sangkakala, dan bumi dan gunung ganang ni semua sekali akan dimusnahkan, diratakan semua sekali. Maka pada hari berkenaan akan berlaku kiamat, dan langit akan terbelah, dan ketika itu malaikat dia akan ada di penjuru langit. Dan pada hari berkenaan ada malaikat akan membawa arasy Allah Ta'ala, 8 malaikat. Dan Nabi SAW terangkan berkenaan dengan besarnya malaikat mikul arasy ini. Nabi kata diizinkan untukku, dalam hadis kita baca hari itu, untuk menceritakan berkenaan malaikat membawa arasy. Jarak di antara cuping telinga dia sampai ke bahu dia ni, sampai ke pangkal sini, perjalanan turun terbang selama 700 tahun. Mana itu lama, kita kata mana besarnya malaikat berkenaan. Arasy besar lagi daripada itu. Jadi kita kata menunjukkan, dan Allah Ta'ala maha besar di atas segala-galanya. Jadi kita kata, maka pada hari berkenaan Allah Ta'ala kata yauma idzin tu'raduna takhfa minkum khafiyah. Pada hari berkenaan kamu akan dibentangkan semua sekali amal kamu, dan ditunjukkan kepada kamu ni, dihadapkan kamu di hadapan Allah Ta'ala, dipamerkan, dan tidak akan tersembunyi kepada kamu ni satu benda pun. Not a single thing. Everything kita buat semua akan didedahkan. Jadi, dan bahkan kita sebut ada, kita ada bacakan ayat Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wudi'al kitab, dan pada hari berkenaan akan diletakkan kitab amal. Kitab amalan kita akan diletakkan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Lalu kamu akan lihat orang-orang yang bersalah rasa remah terhadap apa yang dituliskan dalam kitab berkenaan. Wa yaqulun, dan mereka akan berkata, ya wailatana, celakalah kita, matilah kita. Ma li hadzal kitab, apa hal kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak tinggal benda kecil atau benda besar, semua sekali akan telah pun disalin. Dan Allah Ta'ala kata apa? Wajadu ma amilu hadira. Dan mereka, manusia-manusia semua dapati apa mereka buat dahulu hadir depan mata mereka. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak akan menzalimi sesiapa pun. Jadi hari kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, yang akan menjelaskan berkenaan dengan bagaimana kedudukan orang menerima kitab amal kita terima itu, macam mana keadaan dia. Allah Ta'ala terangkan dalam ayat berikut ini, ayat 19 sampai yang ke-37, yang kita baca daripada ayat 19 insya-Allah sampai 24 untuk yang awal. Kemudian kita masuk pada bahagian kedua untuk orang yang mendapat kitab tapi dalam keadaan dalam keadaan yang malang, yang dia kata kalau boleh tak dapat kitab pun tak apa. Okey, baik. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat berkenaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yukhbiru ta'ala, memberitahu Allah tabaraka wa ta'ala an sa'adati man utiya kitabahu yaumil qiyamati biyaminihi. Allah Ta'ala memberitahu Allah Ta'ala mengenai kebahagiaan, sa'adah, kebahagiaan man utiya kitabahu, siapa yang diberikan kitabnya yaumil qiyamati, pada hari kiamat, biyaminihi, dengan tangan kanan. Mana orang tu ketika hari berkenaan bila kitab dia sampai dengan tangan kanan, maka bergembiralah. Panggil sahifah tu kitab ke? Itulah dia, sahifah dibentangkan, tapi dia ulur kitab berkenaan. Wa farhihi bidzalika, dan kebahagiaan, kegembiraan orang tersebut bila nampak kitab dia macam tu, dia gembira, dia happy dapat kitab dari belah kanan. Wa annahu min syiddati farahihi, dan dengan sebab apa, gembiranya dengan diberikan kitab dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, adapun orang-orang yang diberi kitab dengan kanannya, fa yaqulu, gembira sangat dia sampai dia kata apa, ha umqra'u kitabiyah, tengok ni, tengok kitab aku ni, tengok, gembiranya dia pada hari berkenaan. Pada hari tersebut tak ada dah sombong dah. Kan tak ada tak timbul tanya sombong dah. Pasal siapa yang beramal lillahi ta'ala, kan, baik buruk dia akan dapat kat sana, semua dah selesai, settle. Pada hari berkenaan tak ada ujian lagi, hanya pembalasan sahaja. So anda di sekarang ni di dunia, ya, ada ujian, datang syaitan dan sebagainya berikan. Di sana tak ada dah. Manakala kita lulus betul-betul lulus. Kalau dunia ni gagal, boleh belajar lagi, boleh repeat. Gagal ambil PSA L kan, repeat berkali pun tak apa, ratus-ratus pun tak apa. Gagal SRP tak apa, boleh ambil lagi. Gagal SPM pun tak apa, boleh lagi. Jangan kita kalau ada anak beranak kita gagal SPM, jangan kata tak ada masa depan kau. Ini salah faham dengan masyarakat kita. Sebenarnya manusia boleh ambil lagi. Maka saya ada jumpa orang yang ambil 7 kali SRP. kan sampai lulus, sampai lulus. Sampai kawan dia bila dia masuk UiTM, waktu tu bukan ITM lah, ambil diploma pengurusan sebagainya. Kawan-kawan dia kata, aku rasa aku bangang gila hari tu, dia kata. Tapi dia lepas juga. So maksud dia, kita kata dunia ni adalah benda yang sementara. Kegembiraan kita, beli kereta baru, dapat jam baru ke, telefon baru ke, sementara je. Pada peringkat nanti kita akan apa? Tak rasa bangga dah. Hilang kebanggaan tentang benda tersebut. Tapi akhirat nanti kebanggaan tadi bukan kebanggaan sengaja menunjuk. Maka gembira sangat sampai dia sebut, ha umqra'u kitabiyah. Ha ni, tengok. Iqra'u kitabiyah. Bacalah kitab aku ni, dia kata. Ai khudu, ambillah. Iqra'u kitabiyah. Kitab aku ni, bacalah ia. Kitabi, buku aku ini. Li'annahu ya'lamu, kerana dia tahu, annal ladzi fihi, bahawa apa dalam kitab tersebut khairun, adalah kebaikan, wa hasanatun, dan juga amalan-amalan yang baik, mahdah, semata-mata itu saja, tak ada lain. Dia tahu dalam tu hanya ni, bila dapat dengan kanan, bakat dengan kanan. Okay. Li'annahu mimman baddalallahu sayyi'atihi hasanat, kerana dia ni dapat kitab dari belah kanan, dia ni termasuk di kalangan orang yang Allah telah gantikan keburukan yang kebaikan. Mungkin dia ada dosa, tapi dengan sebab taubat dia, kedudukan dia, maka Allah Ta'ala berikan apa? Semua sekali jahat dia dahulu kat dunia, semua Allah Ta'ala hilangkan terus sekali. Sampai kan dia kata keburukan dia diganti kebaikan. Keburukan ada dalam tu, ada 100 kan, jadi baik semua sekali. Ini kita kata orang yang akan dapat kitab tentang kanan. Okey? Dia kata wa qauluhu, dia kata apa? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Inni, sesungguhnya aku dhanantu, aku yakin, anni, bahawa aku ni mulaqin, akan bertemu hisabiyah, apa? Penghisabanku. Dia yakin. Kerana keyakinan tadi. Ai qad kuntu muqinan. Dia kata sesungguhnya dahulu aku muqinan, yakin, fi dunya, di dunia, anna hadzal yaumi, bahawa hari ini, itu hari kiamat ini, kainun, akan terjadi. La mahalata, tiada sebarang kemustahilan, tiada mustahilnya di situ. Tidak boleh tidak, pasti akan berlaku. Dia yakin berkenaan kiamat itu pasti berlaku. Sebagai seorang manusia ni kata macam tu, sebab kita kata percaya kiamat ni penting. Bahkan iman dengan kiamat ini antara benda yang mengawal seorang manusia dia buat jahat. Dan kita kata macam mana yakin kiamat itu ada? Cara dia ilmu yakin, bukan dengan ainul yakin, tahakul yakin. Cara dia apa? Cara dia banyak baca. Banyak baca. Macam zaman sekarang kita kata banyak baca cerita hantu, kita percaya hantu. Okey, banyak baca berkenaan dengan apa berkenaan dengan investment, kita percaya investment tu akan menguntung kita. Ya, tapi yang paling besar sekali macam akhirat ni macam tu juga. Dia pasal manusia ni, cara dia mendapat keyakinan, saya terang berkali-kali saya kata 3 cara. Sama ada dia dengan cara perkhabaran, dipanggil ilmu yakin, ataupun nampak sendiri, ainul yakin, ataupun apa?
Dia makan sendiri, kena sendiri. Hakul yakin. Tapi kita untuk akhirat, untuk benda-benda gaib, Allah Ta'ala beri pada kita sebagai ujian. Anda semua, saya, semua sekali manusia ni dituntut dengan ilmu yakin sahaja. Jangan cari hakul yakin, jangan cari ainul yakin. Jangan pergi minta mimpi nak nampak benda-benda berkenaan. Pasal kalau nampak pun takkan jadi baik sebenarnya. Banyak orang pergi nak tengok benda gaib tapi tak pernah jadi baik pun. Okay? Jadi kena faham betul macam ni. Bomoh pasal sepah menipu orang. Kalau tahu benda gaib, dia kenapa buat juga? Faham So secara asasnya kita kata memang kita dituntut dalam Islam ni supaya apa? Supaya belajar, tambah. Mana baca berkenaan kiamat, baca berkenaan akhirat, ayat-ayat menerangkan berkenaan syurga dan neraka, baca. Sampailah sekali kita akan datang keyakinan dengan bacaan tadi. Itu lebih penting berbanding dengan kita dapatkan apa? Tidur-tidur nampak kiamat. Lepas tu terus baik, tak ada. Itu tak ada. Pasal apa? Bani Israel nampak laut terbelah depan mata, diorang lintas sampai seberang, diorang bersedia kufur lepas tu. Nampak tak? Dia rasai sendiri. Mukjizat para anbiya tadi diorang rasai. Bukannya setakat dengar cerita. Dia rasai. Makanan turun di langit. Manna wassalwa. Dia makan sendiri. Bila jalan-jalan tengah-tengah panas tu kan, dipayungkan oleh awan. Allah kata wazallalna alaikumul ghamam. Kan payung kat atas kamu ni awan. Kita kalau dapat macam tu agak-agak keluar-keluar je kan. Ni hari ni hujan kan. Keluar-keluar je cerita basah. Agak-agak rasa apa? Rasa best tak? Tapi benda tu tadi sebenarnya Allah Ta'ala tak berikan macam tu pada umat Muhammad. Sebab kita ni adalah umat yang Allah Ta'ala suruh kita buat kerja. Cari asbab. Nabi SAW macam kita kata boleh, kalau dia kata para malaikat ni besar kan, macam Malik bin Arash besar, Jibril besar. Tapi bila umat Islam nak bertemu dengan musuh, Nabi suruh para sahabat apa? Bersiap sedia, cari bekal. Sedangkan dalam ikut logiknya, dah jalan dengan Nabi, takkanlah Allah biarkan mati. Logik akal kan? Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi suruh diorang cari ni bekalan, bawa persenjataan. Dan bahkan bila nak gali parit, letih-letih, penat, seharian memberi gali parit. Kalau ikutkan logik akalnya apa? Tak payah pun tak apa, doa-doa boleh bumi terbelah, betul tak? Tapi bukan macam tu cara dia. Maknanya umat sebelum kita diberikan apa? Yang para anbiya minta minta je jadi. So last sekali diorang rasa apa? Take for granted, iman dia tak ada. Kan dia rasa benda tu macam-macam. Alah, nanti orang lain minta jadi juga. Macam tu. Jadi in the end dia tak ada takwa. So umat Muhammad disuruh supaya belajar. So berkenaan akhirat dia macam tu juga. Bila orang-orang yang diberikan kitab tentang kanan ni, di sini dah tahu dah. Berkenaan dengan orang diberi kitab tentang kanan. Dia sampai kat sana, dia yakin dah tahu. Hari tu dah baca, dah tafsir, kata dapat tentang kanan ni bagus. Jadi dia gembira. Kerana Allah Ta'ala khabarkan dalam Al-Quran, siapa dapat kitab tentang kanan, hari akhirat nanti dia akan bergembira. Sampai kan dia kata, umukra'u kitabiyah. Tengok ni, bacalah kitab aku ni. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku ni yakin. Aku ni dahulu yakin bahawa aku akan bertemu dengan hisab aku ni. Aku tahu dah aku akan bertemu. Maka orang yang yakin dengan hari akhirat banyak benda. Macam hantar ibu bapa kalau nak kalau kezalim pada apa, contoh macam lebihkan anak. Terbaca hadis Nabi berkenaan berat sebelah bahu hari kiamat nanti. Dia tak nak buat. Kan? Seorang yang makan harta orang berkenaan hari kiamat, dia percaya berkenaan tuntutan harta, tuntutan darah, tuntutan maruah yang akan berlaku hari kiamat nanti. Tak ada siapa akan kacau orang punya harta atau maruah ataupun apa? Darah. Kalau kalau apa? Percaya dengan hari akhirat. Tapi bila tak percaya hari akhirat, tadilah kita kata dunia ni manusia semua kejar semua sekali, lupa berkenaan akhirat. Tu kita kata penting akhirat ini. Jadi kata apa? Li'annahu mimman baddalallahu hasayyiati hasanat. Kerana orang ni adalah di antara orang yang digantikan oleh Allah Ta'ala keburukannya dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Wa qauluhu, dan dia kata inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Dia kata semuanya aku dah yakin aku yakin bahawa aku akan bertemu hisab ni. Ai kuntu muqinan. Aku dah yakin di dunia anna hadzal yaum, bahawa hari ini kainun akan terjadi, la mahalata, tidak ada sebarang kemustahilan, tiada sebarang apa, tidak boleh tidak, pasti berlaku. Kama qala sebenarnya Allah Ta'ala firman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin bahawa mereka akan bertemu Tuhan mereka. Dan ini actually pernah sebut perkataan zon kan, zon ni sering kalau dalam bahasa istilah bahasa orang kata apa, qat'i dalalah, zonni dalalah, zonni sebut. Okey, dari segi bahasa betul dia actually macam ni, dari segi bahasa memang perkataan yakin 100%. Bila 75% percaya, 25% tak percaya, dia panggil zon. Berat kepada percaya tapi masih ada doubt. Kalau syak, half. Mana 50 ya, 50 tidak.
Laju sangat Yakin 100%. Okey. Kalau 75% percaya, kan, yes. No dia tu, atau kurang percaya tu 25% je dipanggil sebagai zon. Kalau separuh-separuh, 50-50, half-half, syak. Kalau berat kepada tak percaya, dipanggil waham. Mana percaya 25%, 75% tak percaya. Berat pada tak percaya daripada percaya, maka itu dipanggil waham. Tapi ini segi bahasa. Tapi dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala sering gunakan kalimah zon. Kadang-kadang maksud dia apa? Yakin. Mana 100%, bukannya 75. Macam kisah ni tadi kan, dalam surah Al-Baqarah Allah kata, allazina dhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, apa berkenaan dengan apa, dengan Bani Israel ni. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala nyatakan apa, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke, sekejap, tunjuk juga masalahnya. Jadi 46 kan? 45. Allah Ta'ala terangkan tentang sifat orang-orang yang beriman Jadi Allah Ta'ala kata apa? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Adakah kamu suruh orang-orang ramai manusia ni untuk buat baik dan kamu lupa diri kamu sendiri, sedangkan kamu sendiri membaca kitab? Kamu tak berakal ke? Kamu tak berfikir ke? Allah Ta'ala kata wasta'inu bis sabri was salah, dan mintalah pertolongan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan bersabar dan juga apa? Dengan solat. Wa inna solat ini lakabiratun, benar-benar besar, berat. Illa kecuali alal khashi'in, kata orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk tadi? Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin bahawa mereka akan bertemu Tuhan mereka. Orang ni saja yang kita kata sebagai apa? Yang akan solat khusyuk. Kalau orang tak yakin jumpa Allah Ta'ala, solat dia tak khusyuk. Jadi erti kata lain, kalau orang tu nak yakin, nak khusyuk, maksud dia relate dengan Allah Ta'ala, bukan relate dengan dia punya apa, meditasi. Kan? Belajar mentera. Kan, mentera duduk diam kan, tahan nafas, tarik nafas, ni apa, zikir nafas, bukan. Orang yang nak yakin dengan Allah Ta'ala, nak yakin untuk hari akhirat atau dapatkan khusyuk, dia first thing first dia kena kenal Allah Ta'ala. Belajar melalui nas, hadis dan Al-Quran berkenaan sifat-sifat Allah Ta'ala supaya dia makin harap, makin takut, makin mahu pada Allah Ta'ala. Contoh macam ni, simple dia. Contoh kalau kita Taman Tun ni, kan, Taman Tun ni ramai manusia. Kita dengar jiran ujung kampung, nombor rumah sekian-sekian ni, dia ni pemurah. Kita tak pernah terima kemurahan hati dia. Dia tak pernah bantu kita. Tapi sering kita dengar cerita, orang ni kata dia hari tu ada orang rumah terbakar, dia tolong. Orang ni kata yang tu anak dia nak pergi belajar, dia tolong. Yang tu kata dia ni ada hutang, dia tolong. Semua sekali kita dengar. Kita tak pernah pun terima direct, tapi kita sering dengar. Kita tahu dia ni pemurah, dia suka tolong orang, dia tak kedekut, dia prihatin dan sebagainya. So in the end, bila kita dengar sifat-sifat yang ada pada dia, satu hari kereta kita hilang. Hilang kereta, apa dalam kepala kita? 5 saat ada sekarang. Apa? Pandai pun. Sebab apa? Sebab sering tu jadi mendengar Allah Ta'ala macam tu juga. Sebab kenapa kita di dalam Al-Quran Karim, pengisian waktu-waktu kita jangan isi dengan waktu benda-benda lain. Kalau pengisian dengan lara, itulah keluar muka Shah Rukh Khan sekali. Kan, dengan muka Shah Rukh Khan keluar. Rosak ni sebab apa tahu? Apa kita isi? Ni baru ni ada orang tanya saya, dia kata masalah anak kadang-kadang. Budak-budak kecil Dia kata budak kecil pandai menipu. Tak tahu siapa mengajar, dia kata. Saya kata dengan dia, budak tu tengok televisyen tak? Dia kata tengok. Tapi cerita kartun je. Saya kata kartun biasa aja tak menipu. Dia kata tak tahulah ustaz, dia kata. Kan SpongeBob kan biasa dia tipu kawan-kawan. Dia kawan dia kata kau buat tak? Tak ada, dia kata. Kan benda macam tu budak kecil dengar, dia kan pakai. Benda apa ni? Apa dia? Apa dia lihat? So nyata kita nak yakin tentang Allah Ta'ala macam tu juga. Belajar, tambahkan pengetahuan, kenal Allah Ta'ala sungguh, barulah kita takbir, kita solat, kita akan khusyuk. Bukan khusyuk tadi dengan macam apa, satu hari minum air liur ustaz terus jadi baik. Tak ada. Ini semua salah, fahaman yang salah. Mana dia macam ni, Islam memang kita kata datang dengan mukjizat, datang dengan apa kemuliaan Allah Ta'ala berikan kepada kasih-kasihnya. Tapi bukannya macam tu tongkat kan, nakal, ketuk tongkat baik. Ketuk sekian baik, bukan. Dia perlu kepada apa? Usaha, effort. Perlu kepada struggle, baru kita kata benda tu benar. Kalau itu Rasulullah SAW hidup sebagai Rasul dia 40 tahun sebagai manusia biasa tanpa title Rasul, 23 tahun akhir hidup dia sebagai Rasul, dia struggle. Letih, penat kan, pergi perang, pergi sekian, tak duduk diam aja.
Zaman kita sekarang semua orang mengaku waliullah tapi semua duduk diam. Sengih seorang-seorang. Kan, lepas tu orang bagi makan, lepas tu bulat. Salahkan siapa tak tahu. Baik. Jadi kita kata maksud dia perkataan zon itu apa? Yakin, bukannya apa? Half-half. Ataupun ragu-ragu macam 75%, bukan. Pasal dalam Al-Quran Karim memang penggunaan zon itu datang dengan yakin. Yakin kadang-kadang dengan yakin. So kalau ada orang kata kita ini zonni je, tak, jangan terlampau ni sangat. Pasal dalam istilah usul fiqh, betul, dalam usul fiqh diorang ada bahaskan tentang tajuk benda tu 100% atau 75% atau 50 atau 25 untuk penentuan masalah apa lebih berat kepada ya atau tidak. Tapi penggunaan zon macam tu sampai menyebabkan kadang ada orang dia tolak hukum yang qat'i yang disepakati oleh para ulama sebab dia kata ini zonni je. Macam kes berkenaan dengan orang murtad dibunuh. Ada kata ini tak qat'i lagi. So zonni je. Dia perbahasan para ulama berkenaan tajuk sebut masalah apa? Kebarangkalian itu ada, tapi bukannya tinggi tak boleh pakai pun. Pasal telah disepakati oleh para ulama. Ijma' para ulama berkenaan tajuk masalah orang yang murtad itu dibunuh. Stop situ. Datang kita tak qat'i lagi. Ini masalah. Ini kesalahan yang timbul sering pada manusia ni yang jahil, yang tak tahu, yang tak belajar. Dia masalah zonni dengan qat'i ini dia main-mainkan. Untuk masalah terima hukum atau tolak hukum. Terima tolak hukum dia mainkan tajuk zonni. Ada lagi kebarangkalian dia kata. Okey, jadi kita kata benda bahaya Qala Allah Ta'ala, berfirman Ta'ala lepas cerita berkenaan keadaan orang tu, apa dia cakap, apa dia rasa. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia, orang tersebut berada dalam apa? Fi 'ishatir radiyah, dia berada dalam kehidupan yang radiyah, diridai. Okey, dalam perkataan sebut ai mardiyah. Dengar sini. Dalam bahasa Arab ada kadang-kadang sini kita bahasa Inggeris macam sini, macam contoh macam driver. Kalau benda yang dipandu panggil apa? Driven. Driver yang bawa, driven dibawa. Betul? Yang dipandu, betul? Eater yang makan, eaten dimakan, betul? Betul tak? Ini kita nak bagi contoh ni. Okey, dalam bahasa Arab dia ada sini istilah macam katibun, saikun. Mana driver, saikun. Masuk orang yang dibawa dia akan satu. Okay? Atau contoh macam akilun yang makan, makul yang dimakan. Akilun orang yang berakal, makul yang masuk akal. Masuk benda tu logik. Okey, dakhilun orang masuk, madkhul yang dimasuki. Masa dia digunakan istilah tadi. Namun begitu, kadang-kadang jadi dalam macam kisah yang kita baca dalam sekarang ni, lafaz itu datang dengan bunyi radiyah. Maksud dia yang meredai, tapi maksud dia yang diredai. Faham tak? Dia apa yang melakukan redha, pelaku perbuatan redha tadi dipanggil yang redha. Yang kena perbuatan tadi dipanggil yang diredai. Sekarang ini dalam ayat ini lafaz radiyah dia bukan datang untuk maksud yang meredai, tapi yang diredai. Contoh macam ni, dharibun orang yang pukul. Macam ni saya pukul. Ana dharibun. Yang kena pukul tu madrub. Yang dipukul. Madrubun, maf'ulun. Okey. Tapi kadang-kadang timbul dalam bahasa Arab ni the word dharibun boleh kena duduk sekali. Contoh saya terangkan tengah hari tadi, wali. Wali dalam bahasa Arab dia dua-dua kena. Satu maksud dia yang melindungi ataupun yang dilindungi. Kalau kita kata waliullah, maksud dia orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala lindungi. Bila kita kata Allahu waliyul ladzina amanu, Allah Ta'ala pelindung orang beriman, maksud dia perkataan wali sering digunakan untuk dua meaning. Faham tak? Untuk yang melindungi dan yang lindungi perkataan satu je. Faham? Dia tak perlu maula. Bahkan maula pun macam tu juga. Maula kita sering pakai untuk apa? Tuan. Mana yang melindungi, okey. Tuan, maula. Yang kena lindung pun digunakan maula juga. Sama je. Maka contoh macam dalam hadis kan, seorang lelaki nama Thauban, maula Uthman. Dia lelaki ni dia zaman Arab dahulu kita terangkan tadi. Dia orang kalau nak pindah masuk Madinah ke, masuk Mekah ke, orang asing tadi perlu ada keluarga yang jaga dia. As in saying that kalau dia buat dia buat sebarang kesalahan yang berbentuk kena denda dan sebagainya, keluarga tu akan tanggung. So tak adalah bila jenayah dia buat, contoh macam dia bunuh orang, okey, oleh kerana dia orang luar kita tak dapat tuntut. Pasal dia punya keluarga berada di Namibia ataupun di Uganda. So kita tak kenakan apa-apa pada dia. Tak. Bila dia orang-orang sini duduk di bawah contoh macam kalau Malaysia dia macam universiti kan.
Universiti tu tanggungjawab ke atas orang tersebut. Simple macam tu lah. Mana siapa tanggung dia soalan. Jadi bila dia buat kesalahan apa, dia akan cari orang yang bertanggungjawab ke atas orang tersebut. So zaman dahulu contoh macam seorang lelaki nama dia Thauban. Jadi maula pada Osman. Maksud dia orang yang dilindungi oleh Osman. Osman bawa dia masuk untuk tinggal bekerja dan sebagainya. Dan sebalik, dan dua-dua tu panggil maula. Osman maula dia, dia maula Osman. Walaupun sebenarnya kita kata seorang yang melindungi, seorang yang dilindungi, seorang yang tukang tanggung, seorang yang ditanggung. Tapi lafaz dia satu. Sekarang ni perkataan fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia itu orang berkenaan fi 'aisyatin dalam kehidupan radiyah yang sepatutnya meredai, tapi tak, maksud dia apa? Yang diredai. Mana dalam Quran banyak kali diulang macam tu. Ya. Saya punya tafsir yang dia Memanglah pasal tu. Tengok perkataan tu saya kata pasal originally diredai atau meredai lain. Tu saya kata kalau meredai mesti radiyah, maksud yang meredai. Pasal macam katib, macam writer, katibun. The wording will be katibun. Bila yang kena tulis tu panggil maktub. Faham? Jadi sekarang ni dalam ayat ni Allah Ta'ala nak letakkan pada apa? Benda tu diredai, bukan meredai. Tapi Allah Ta'ala letakkan ayat apa? Radiyah. Sebab dalam bahasa Arab memang kita kata perkataan tersebut boleh kena dua-dua. Memang banyak perkataan yang guna dua-dua sekali. Guna untuk yang meredai dan juga apa? Diredai. Dua-dua sekali boleh. So perkataan tersebut satu tapi pakai untuk dua. Dari segi wording ayat. Macam ni kita kata, maka dia dalam kehidupan yang meredai. Tak kena lah. tak makna sebenar dia apa redai? Ha? Makna yang betul makna sebenar dia. Maksud dia? Redai tu. Diredai lah. Allah Maksud dia tidak lagi murka ke atasnya. Bila kita kata radhiyallahu anhum atau redha terhadap orang berkenaan, macam para sahabat. Saya akak kali kata pada contoh Ustaz Adli radhiyallahu anhu, tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berikan title ni pada para sahabat. Orang-orang yang Allah Ta'ala please terhadap mereka, sampaikan kalau buat apa pun Allah Ta'ala tak hukum dah. Macam tu sekali. Macam diorang dah berjanji dengan Rasulullah SAW berkali-kali, sampai peringkat Allah Ta'ala radhiyallahu an. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Dan bahkan antara nikmat syurga terakhir, the last thing kita dapat dalam syurga adalah apa? Melihat wajah Allah Ta'ala. Itu akan berlaku ikut amalan seseorang. Ada orang mungkin nampak tiap hari, ada orang mungkin seminggu sekali. Tapi dalam masa sama, bila ahli syurga ni diberikan nikmat dalam hadis Nabi SAW dari Bukhari Muslim, bila sekali orang tu diberi macam-macam bagi dah. Lepas tu orang tu kata, Allah Ta'ala kata, kau nak apa ni lagi tak? Dia kata, tak ada Allah, habis dah, dapat semua dah. Kau masuk aku dalam syurga kau beri aku nikmat dan sebagainya. Apa lagi aku nak? Aku jauh daripada neraka, aku dapat masuk syurga ni dah besar dah. Allah Ta'ala kata, aku beri kau lagi lebih elok daripada itu adalah apa? Aku redha pada engkau dan aku takkan marah pada engkau selama-lamanya. Redha tu adalah maksud dia takkan marah selama-lamanya pada orang berkenaan. Maksud dia itu, maksud redha tadi. Jadi dia orang yang masuk syurga ni, orang yang dapat kitab dari belah kanan ni, dia berada dalam kehidupan yang diredai. Maksud dia tak ada kemurkaan dah. Tak ada lepas tu Allah Ta'ala macam menyampah aku tengok orang ni, hukum balik, tak ada. Dan kita kalau kita kata redha tu macam tu sekali. Redha tu maksud dia tak ada dah rasa benci atau marah lagi. Takkan marah lagi pada dia. Macam kita kata sekali lah, dia ada peringkat umur. Manusia ni peringkat umur. Contoh macam bila bapa kan anak dia tadi apa? Umur bawah dia 18 tahun. Kan ketika tu kan dia macam kan. Lepas tu bila anak tu umur 30 tahun, dia buat apa? Oh tak kerti lah. Macam okey lah, tak apalah, anak aku dah besar, macam mana kan? Dia kat situ. Tapi yang orang ahli syurga tadi layak dapat redha. Kita mungkin terpaksa dah besar tak boleh buat apa. Kalau boleh buat kita pukul. Contohnya lah kan. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala tentang manusia tadi, memang Allah Ta'ala boleh berhak buat apa saja. Tapi kerana apa? Apa yang orang-orang tersebut buat di dunia dahulu, Allah Ta'ala redha pada mereka dan tak murka dah. Tu kata antara tangga tertinggi, tahap apa gelaran kita bagi kan. Kita gunakan radhiyallahu anhu kepada apa? Kepada para ulama seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah atau Imam Ahmad, Imam Malik tak gunakan. Para ulama tak guna lafaz tersebut. Radhiyallahu anhu atau anhum tu, itu actually lafaz yang khas Allah Ta'ala beri dalam Quran untuk para sahabat. Yang akan dapat pada ahli syurga nanti. Para sahabat tak mati lagi dapat dah. Para sahabat tak mati lagi dah dapat dah radhiyallahu anhum. Jadi itu sebab kenapa kita kata, para ulama kata para sahabat ni mereka tak mati lagi, tapi Allah Ta'ala dah redha dah. Orang lain yang masuk syurga last kali Allah Ta'ala redha. Tak murka dah lepas ni. Tapi para sahabat tak mati lagi dah apa? Allah Ta'ala redha. Itu beza dia. Jadi kita kata macam orang nanti dapat kitab. Allah Ta'ala pun kata fa fi 'aisyatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang apa? Yang diredai.
Yang diredai. Yang redha siapa? Allah. Yang kena dapat keredaan mereka. Tapi lafaz digunakan radiyah. Yang bermaksud apa? Ai mardiyah. Nampak tu? Mardiyah. Fi jannatin aliyah. Fi jannatin aliyah. Dan syurga yang tinggi. Ai rafi'ah kusuruha. Itu yang tinggi istana-istananya. Hassanun huruha. Yang cantik ataupun apa jelita dia punya bidadari-bidadarinya. Na'imatun dauruha. Yang kenikmatan pusingan. Tak jalan ke? Silap kata. Okey. Na'imatun dauruha. Daimun huburuha. Mana dia punya dia punya pusingan harian dia semua yang nikmat. Siang ke malam ke datang waktu dia semua nikmat. Tak pernah tak nikmat. Masa berlalu sentiasa pun pusingan dia nikmat. Daimun huburuha, yang berterusan dia punya kenikmatan dia tak pernah putus-putus, ya. Waqad sabata fi sahih, dan tengah sabit dah hadis yang sahih. Hadis Bukhari bawah tu 2790. Dia kata apa? Dah hadis berkenaan innal jannata mi'ata darajah. Sungguhnya syurga itu ada 100 darjat. Kita sebut syurga ni ada 100 darjat. Ma baina kulli darjataini, apa yang di antara dua darjat tadi adalah kama bainas sama'i wal ardh, bermakna di antara langit dan bumi. Mana kita katakan syurga tu kedudukan orang tu, mana itu sebab kita kata nampak ada manusia ni degil tak dengar cakap kan. Macam tak boleh nak bertaubat dan sebagainya, kita senyum sajalah. Kita jangan sakit hati, jangan marah. Sebab syurga Allah Taala ni bertingkat-tingkat. Tahu? Kita tak tahu duduk mana. Kita tak tahu, mungkin di atas kita nanti. Tapi yang pentingnya kita kata manusia ni bila ajak orang buat kebaikan, jangan marah. Jangan gunakan kemarahan. Itu satu benda besar. Pasal kita kena sedar masalah manusia ni dia ada tingkat masing-masing. Tapi orang tersebut kena sedar jalan masing-masing tu ada. Untuk dapat jadi kasih Allah Taala, mungkin melalui belajar. Ada orang mungkin melalui jaga mak bapak. Ada orang mungkin melalui jihad. Ada orang mungkin melalui dengan kata-kata benar. Ada orang mungkin dengan memaafkan orang lain. Banyak jalan. Jalan ke syurga bukan satu je. Tapi tahap pengorbanan seseorang, effort yang dia buat tadi akan menyebabkan dia dan derajat yang berlainan. Buat baik, sama-sama baik, tapi darjat kita akan berlainan. Berdasar kepada apa? Kadar yang disi Allah Ta'ala tadi. Mana yang ikhlas, mana tak ikhlas. Dan manusia ni ada kadar masing-masing. Dia ikut kadar masing-masing. Tapi dan kadar kedudukan mereka tadi, darjat ke darjat yang satu lagi adalah apa? Langit dan bumi. Mana kalau orang yang bawah ni nampak orang yang atas, nampak macam nampak bintang. Yang atas ni nampak atas lagi, sampai 100 darjat. Dan ada para ulama menyatakan mana setiap syurga tadi macam tu. Syurga ni 8 syurga yang diberikan dalam hadis Nabi SAW. Mana dalam syurga tadi pun pecah pula 100. Menunjukkan manusia ni berbagai-bagai kedudukannya. Ya. Ikut apa yang ada pada orang berkenaan dari segi masalah ketakwaan dia. Darjat di sisi manusia ni sebenarnya takwa. Allah Ta'ala bukan kira masalah amal kita, takwa kita. Pasal amal kita tadi Allah Ta'ala bilang. Tapi masalah nak masuk syurga ke tidak, Allah Ta'ala tengok apa? Kadar takwa. Pasal ada orang buat amal tapi sampai akhirat hangus. Ada orang yang buat amal dan sebagainya, banyak bersedekah tapi tak takwa pun ada juga. Kan dia banyak keluar duit kan bagi anak yatim dan sebagainya, tapi dalam masa sama dia tak takwa. Ada dia macam jadi macam apa, safe keeping. Maksudnya dia macam kod tak kena terlepas, ada backup tau. Amalan keseluruhan hidup dia tak ada takwa, tak takut Tuhan. Tapi dia ada backup kecil. Dia ada salur kecil lain kecil tadi apa? Ni kalau kod lah sangkut, ini boleh selamatkan aku. Ya. Kalau macam tadi saya kata yang paling tinggi manusia bertakwa. Saya pernah baca sebenarnya dengan ada seorang syekh ni, dia bagi talk, dia kata kalau dalam kita orang Islam ni, manusia ni dia ada dua level, kita Muslim lah. First level is the lowest one is Muslim lah. Kedua Muslim, ketiga Muhsin. Takwa ni kat mana dalam Muhsin? Muhsin. Pasal muhsin ni actually apa benda dia kata? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah Ta'ala, kan? Kau abdikan diri kepada Allah Ta'ala, jadi hamba dia, seolah kau nampak dia. Ka'annaka tarah. Kan kita nak buat je, ya Allah. Kan kita macam tu. Fa illam takun tarah, kalau kamu tak dapat peringkat nampak dia, kamu ada peringkat apa? Fa innahu yarak, kamu rasa dia nampak kamu. Maksudnya orang yang macam tu keadaan dia akan tangan dia pegang apa, mata dia tengok apa, telinga dia dengar apa. Kan? Hatta dia tahu Allah Ta'ala tahu apa dalam hati dia, dia sentiasa takut dan bimbang.
Dia tahu, dia bimbang dalam hati dia kot ada niat terburuk ke tersalah ke, dia akan cepat-cepat baiki. Ada pun orang yang jadi overconfident, masalah juga. Kan aku dah hafal Quran ni takkan nak kena lagi. Ada masalah. Mana orang tu kena tahu kedudukan Allah Taala. Kalau dia kata dia buat amal ibadat tapi tak rasa Allah Taala perhatikan, dia masalah. Pasal kita kata asas pertama seorang tu sebenarnya ibadat. Kita disuruh ibadat. Saya terangkan dalam puasa itu. Ibadat disuruh kita buat supaya kita bertakwa. Dan bila kita tengok balik contoh macam Allah Taala kata dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-20, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 21. Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah oleh kamu akan Tuhan kamu, sembahlah Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah ciptakan kamu, walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, la'allakum, moga-moga kamu apa? Tattaqun, akan bertakwa. Even puasa pun dikatakan takwa. Dan masalah solat, Allah kata apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah daripada keji dan munkar. Bila kita kumpul semua dalil-dalil tadi, kita dapati apa tahu? Isi kandungan ibadat tadi bukan masalah Allah Ta'ala perlu. Allah Ta'ala tak perlu ibadat kita. Dan dalam hadis Nabi pula, kita takkan masuk syurga dengan ibadat kita pula. Amal kita tak jadi, buat ni pun tak jadi. Jadi untuk apa ini? Ini untuk latih kita supaya rasa Allah Ta'ala perhatikan kita sentiasa. Rasa sentiasa. Nak masuk tandas, ingat Allah. Keluar tandas, ingat Allah. Keluar rumah, ingat Allah. Naik kenderaan, ingat Allah. Turun kenderaan, ingat Allah. Kan? Nak makan, ingat Allah. Hatta kita kata persetubuhan, ingat Allah. Semua sekali. Mana Allah Ta'ala tu constant, dia sentiasa. Tak ada waktu yang kita kata boleh kosong daripada Allah Ta'ala. Tak boleh. Jadi kalau orang yang macam tu, itu yang kita kadar tinggi dan ketakwaan. Jadi manusia berlevel juga. Kan? Leveling, ada orang dia takut tapi langgar juga. Ada orang rasa macam sedih tapi dia buat, lepas tu macam salah kau buat macam ni, dosanya aku. Tapi time buat dia tak tahan diri dia. So maksud leveling tadi. Tapi takwa tu muhsin. Dan bahkan dalam Al-Quran Karim kita kata arahan untuk Allah Ta'ala kepada kita untuk jadi bertakwa. Ittaqu rabbakum, ittaqullah dan sebagainya, datang lebih daripada arahan solat. Arahan solat dalam 17 kali lebih kurang, atau 13 kali. Tapi dalam arahan takwa 69 kali. More than that, kita kata. Maksudnya Allah Ta'ala kata ittaqu ni lebih banyak daripada sallu. Aqimus salah tu dengan ni. Pasal solat untuk takwa, ibadat lain untuk takwa. So jadi manusia ni memang akan berlevel. Dan bahkan bila kita kata Allah tak sebut apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia dengan kamu di sisi Allah Ta'ala adalah orang paling apa? Bertakwa. Dan bila Nabi SAW ditanyakan berkenaan orang paling banyak masuk syurga dengan sebab apa? Nabi kata apa? Taqwallah. Banyak orang masuk syurga dengan sebab apa? Dua je. Taqwallah, takwa Allah Ta'ala, dan husnul khuluq, baik akhlak. Satu berkaitan dengan apa? Hablum minallah. Satu lagi apa? Halum minan nas. Dua ni je. Mana paling banyak masuk syurga dengan sebab ini. Paling banyak masuk neraka. Macam itulah. Lidah kan. Lidah antara paling banyak. Lidah kan. Lidah antara paling banyak sekali. Jadi kita kata konsep masalah takwa tadi tu, bila Nabi kata semua syurga ni ada 100 darjat. Di antara 100 darjat ke darjat yang berikutnya adalah seperti apa? Langit dan bumi. Maksudnya kalau orang tu kita kata kalau dapat yang tinggi tadi, aliyah tadi, so dia duduk dah syurga yang tertinggi, orang bawah dia 100 lagi tingkat. Bayangkan, mana dapat kitab belah kanan ni, mana tak happy, duduk syurga paling tinggi, kan, dengan matang berterusan. Pasal orang paling bawah di syurga nanti, dia orang syurga paling bawah dapat macam dunia, tapi 10 kali ganda. Paling kaya, raja paling kaya di dunia, 10 kali ganda. Allah Ta'ala beri kepada dia benda yang level dunia je. Habis-habis pun macam pelakon punya rupa lah, kan, artis dan sebagainya. Habis-habis rumah pun ikut design dunia, semua dunia. Tapi Allah Ta'ala akan bantu dia berangan-angan supaya dapat banyak. Tapi lepas tu Allah Ta'ala bagi, itulah level dia. Cuma satu benda yang kena sedar, orang dalam syurga ni tak ada siapa yang akan menyesal. Dah lepas lah. Ketika sebelum tu ya, bila dah lepas masuk syurga tadi, semua rasa diri dia hebat. Tak ada siapa rasa diri rendah. Tak ada siapa yang di bawah tadi kata, Allah. Tak ada. Tak ada siapa. Okay, bahkan kita kata benda tadi menunjukkan bahawa apa? Itu ihsan Allah Ta'ala, belas rahmat dia, dijadikan setiap orang masuk syurga tadi semuanya berjaya. Cuma level masing-masing. Tak ada upgrade. Tak ada upgrade. There's no upgrade after that. Nak upgrade sekarang. Itulah makam dia. Itu makam je lah kedudukan dia. Yang ni kan yang kata jangan yang syurga yang tertinggi kan. Mana dia mendapat buku amalan tangan kanan kan. Tapi saya pernah baca dalam satu tu, dia kata bila kat akhirat nanti manusia ni ada satu golongan yang dia akan masuk syurga tanpa dihisap. Betul? Ini dia memang tak terima. Ya. Dia terus straight. 70,000. Straight 70,000 je.
70,000 orang. Yang mereka ni Nabi kata apa? Oh, itu Mereka- Nabi Ustaz. Ah? Online. Bukan Nabi. Bukan Nabi. Bahkan para sahabat ketika dengar Nabi kata apa? Aku dibawa, dibentang kepada aku, Nabi kata, aku lihat umat, ada Nabi dari akhirat nanti, ada seorang pengikut, ada dua pengikut, ada tak ada pengikut langsung. Lepas tu aku nampak tumpuk-tumpuk hitam di sana. Dia apa? Aku kata itu umatku. Dia kata bukan, itu Musa. Lepas tu pergi tengoklah sana, tengok sana. Semua sekali ni. Nabi berkata lagi ramai umat aku yang akan masuk syurga nanti. Lalu bila disebut macam tu, kemudian di akhir Nabi sebut bersama mereka yang ramai tadi ada 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Lalu Nabi masuk rumah lepas tu. Bila masuk rumah, Haji keluar lah. Ada orang kata ni Nabi kot. Yang seorang kata tak. 70,000 ni mesti orang mati syahid. Seorang kata tak. Ni hafal Quran kot. Ada kata tak. Ni mungkin anak-anak kita. Kita dulu sujud kat berhala. Anak kita lahir-lahir terus elok. Dia kata. Jadi mungkin dorang-dorang sebagainya. So, jadi Nabi keluar tu semua tengah bising. Nabi kata apa hal ni? Dia kata, ya Rasulullah, engkau tadi masuk rumah kan, kau cerita kepada kami 70,000 umat engkau masuk syurga tanpa hisap. Siapa mereka ya Rasulullah? Kami ni tengah bincang lah ni. Nabi kata, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak minta dijampi. Tidak minta dijampi. Macam, saya sakit lah, jampi kan saya sikit. Wala yaktawun. Wala yatatayarun. Dan mereka tak ada tatayur. Tak ada macam nampak benda ni, bad omen. Jalan-jalan dengan suami dia, lintah-lintah nampak palang. Jangan, nanti berpisah pula. Dia ada bad omen itu. Atau baju ini ke, atau baju itu ke, hari sekian ke, hari ini. Ada benda berkenaan, hilang dah kelayakan. Ada je, hilang kelayakan. Siapa jumpa orang jampi, kelayakan dah hilang dah. Humul la yastarqun wala yatatayyarun. Mereka tak ada tatayur, tak ada bad omen, good omen. Macam nampak bulan ini, bulan sekian, ini lahir tahun bila, lahir setahun sekian. Dia nampak keburukan dengan macam tu. Wala yaktawun, mereka tidak apa? Iktawa. Mereka tidak apa? Ambil besi panas untuk buat perubatan. Dia actually di Afrika dia buat lagi benda ni. Macam di Sudan Kalau dia kata orang tu dia demam dan sebagainya, dia ambil besi panas, dia letak dekat sendi. Dari logik perubatan memang ada. Sebab kawasan tempat simpan antibody kita dan sendi-sendi kita mungkin lambat keluar, dia cucuk, itu keluar cepat. Jadi apa? Dia buat macam tu. Jadi Nabi tak benarkan perubatan pakai api macam tu. Dia bukan bekam dibenarkan. Yang ni yang pakai api ni, hijab. Besi panas dia letak kat situ. Wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhan mereka bertawakal. Mereka berserah. Mana kehidupan orang tu macam tu. Dia tidak ada kisah, tak takut benda hilang, tak takut sekian. Dia tahu Allah Ta'ala tak pernah zalimi dia. Takkan zalimi dia, dan Allah Ta'ala akan jaga dia. Dia tahu segala pun yang Allah Ta'ala berikan adalah hak dan juga benar, adil. Kan, isytiharkan kan, macam kita kata adlin fiya hukmu. Adil padaku ya Allah, hukum kau. Aku tak kisah. Aku redha pada apa hukuman kau. Aku tahu kau adil. Aku dah minta kebaikan, kau akan beri kebaikan. Yakin daripada Allah Ta'ala. Jadi orang macam ni straight. Tak ada hisab. Dan bahkan ada hisab dibincangkan, ada hisab dalam hadis Nabi. Dia kata man husiba uziba. Barang siapa dihisab, dia akan diazab. Lalu Nabi SAW bila Aisyah kata, Rasulullah ni ada orang kena hisab, dia kata orang beriman akan husiba hisaban yasira. Dihisab dengan hisab yang ringan. Allah Ta'ala akan hisab, tapi Allah Ta'ala akan lepaskan. Itu ada dari level tadi, ada orang berdosa dimaafkan, ada orang yang sekian dihilangkan dosa dia, ada. Tapi macam yang sekarang ni yang tanpa hisab tadi, yang hadis Bukhari Muslim tu, ada orang berkenaan yang akan lepas straight tanpa hisab. Tak ada tanya-tanya Daud dakwi. Tak ada tanya apa hal kau buat hari tu. Atau orang mati syahid, kalau kita ikutkan daripada hadis berkenaan, tak termasuk. Sebab apa? Sebab dia dihisab. Sebab orang syahid kalau dia berhutang, orang tak lepaskan. Dia berhutang dan sebagainya, hutang dengan manusia, dia akan dituntut dari akhirat nanti. Sebab Nabi SAW menyatakan bila ada orang tu berhutang, Nabi tak nak solatkan. Bahkan Nabi kata orang sekian yang masuk syurga, tapi kerana hutang dia, maka tak boleh masuk. Nabi sebut macam tu. So menunjukkan bahawa masalah benda tu sangkut lagi. Tapi orang-orang yang tadi yang ni tak sangkut, straight. Bangun-bangun tu Allah Ta'ala beri terus tanpa hisap. Tanpa hisap dia akan masuk syurga. Nak jadi orang macam tu, jagalah benda yang lain. Satu di sana. Ya. Yang tak kisah ni adalah dalam surah Al-Waqiah tu dia ada cakap manusia ni akan daripada 3 kan. Yang mana yang sabikun Sabikun al-awwalun itu. Itu yang Ya. maksudnya. Ya, dia lepas straight je. Adapun ashabul yamin, tanya lagi lah. Ashabul yamin ni jadi kena tanya lagi, kena sekian lagi. Tapi dapat kebaikan, tak ada buruk. Cuma dia masih soal jawab mesti timbul lah. Dan itu sebab kenapa hatta orang yang melintas di sirat, ada yang laju macam kilat, ada yang macam angin, ada macam kuda berlari. Kan? Itu jadi berdasarkan kadar diri masing-masing. Cuma kita secara asasnya umat Islam ni bekerja untuk yang paling tinggi. Kan, kita nak upgrade rumah paling besar, tapi rumah kita kat syurga tak pernah nak buat.
Bila datang solat sunat, solat 5 waktu sehari semalam, solat sunat tak pernah nak tambah. Kenapa? Nanti Ramadan ada orang buat. Kenapa kan? Itu effort kita lah. Kadar keyakinan kita dalam akhirat. Contoh macam ni anak kita tak ada vaksin. So kita dengar berkenaan polio lah, riket lah, BCG, bla 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 dan sebagainya kan. Apa Bacillus tuberculosis kan, apa bakteria yang masuk dalam paru-paru. Saya hafal lagi. Takut kita anak kita mati, takut dia rosak badan dan sebagainya. Kita percaya berkenaan benda tersebut, kita beria bawa. Bahkan kerajaan pun denda siapa yang tak kena injection tadi. Betul? Okey. Tapi berkenaan syurga Allah Taala, yakin kita tu sikit kurang. Sebab apa? Sebab bila Nabi kata man salla, barang siapa yang solat sinta rakaatain, asyara rakaatan, barang siapa solat 12 rakaat sehari semalam fi yaumi wa lailah, Allah Taala bina untuk dia satu rumah di syurga nanti. Tapi kita kadang tak buat pun. Rumah kat Malaysia beli, kat dunia beli dah. Ya, beli rumah besar. Rumah syurga tak pernah buat. Kenapa? Yakin. Tapi banyak benda lah. Korea lah benda sekali kan. Nak tengok televisyen lagi. Macam-macam benda. Mainan banyak. Kan? Macam-macam benda. Jadi kita kata secara asasnya, kadar seseorang itu sanggup tinggal barang dunia ni untuk kejar akhirat, itu kadar dia lah. Itu nilai dia Allah Ta'ala. Kalau orang tu makin yakin, makin kuat dia tinggalkan. Bukan maksud dia buang semua barang-barang dunia ni. Maksudnya dia makin cepat melaju. Dia ni tak kisah. Ada tapi tak kisah. Ada tapi tak kisah. Bila kita bahas berkenaan zuhud pun, maksudnya orang yang percaya apa di tangan Allah Ta'ala melebihi apa di tangan dia sendiri. Dia percaya Allah Ta'ala punya rezeki banding apa di tangan dia. Orang tersebut dikira sebagai zuhud. Maksudnya tak kisah, hilang pun dia senyum, tak ada masalah. Pasal contoh simple kalau orang percaya akhirat. Okey. Parking kereta. Orang reverse, tangga kereta dia. Okey. Kalau orang tu niat jahat ataupun orang tu buat jahat, kita actually asasnya kita boleh claim insurans. Memang kita ada insurans pun. Kalau kita tak ambil hukum ke atas orang tersebut, kita let go. Dan kalau dia jahat, dia memang sengaja buat benda berkenaan dengan dengki kita, Allah Ta'ala tuntut tak akhirat nanti? Soalan. Kita dengarkan hadis muflis, ingat? Ada orang muflis ni orang beriman tak, orang Muslim. Masa dia datang solat, haji, puasa dan sebagainya. Kalau dia buat benda tu jahat kepada kita, dan memang Allah Ta'ala memang dia jahat, memang dia saja, intentionally dia saja buat jahat, Allah Ta'ala akan ganti balik tak soalan? Allah Ta'ala tuntut tak untuk kita soalan? Tuntut kan? Jadi kenapa kita marah awal? Kenapa kita tak let go je? Tak apalah, Allah Ta'ala Maha Adil. Let go. Buka hati kita, let go. Soalan, kalau pasal tawakal kan, tak kata kalau kita tawakal pada semua benda, nanti tak ada nanti kita jadi macam everything yang happen hidup dia akan macam tak apa, ini dari ketika Allah, dia tak berusaha. Contoh. Bagi contoh. Let's say lagi dapat kerja yang mungkin salary tak tinggi sangat, so dia kata atau mungkin dia tukar Allah, so macam dia tak berusaha lah. Bila macam dia grade exam teruk, dia kata kita tukar Allah, dia macam kita ikut alasan. Okey, dekat sini. Okey, satu benda yang bila dipanggil itu kan tawakal, dia bagi tawakul. Okey, bila orang tu ambil dengan asbab, pasal kita kena faham yang Allah Ta'ala kira pada diri kita ni masalah apa? Effort dan juga struggle kita. Betul tak? Kita niat kita betul, kita punya effort kita buat, walau kita gagal. Faham tak? Walau kita gagal, Allah Ta'ala terima dah kita punya kerja. Sebab para anbiya buat kerja, contoh simple para anbiya buat kerja berdakwah. Nabi Nuh AS 950 tahun berdakwah. Kan kita ni duduk dia berdakwah beberapa bulan je. Kan orang tak datang kelas je belah. Kan? Ataupun orang yang datang belajar kita kena marah dengan ustaz sikit lari terus. Kena pelih sikit lari, tak nak datang kelas ustaz tu sayang aku. Contohnya kan. Jadi konsep ni kita kena faham macam ni. Walaupun dalam kadar dunia ni, actually level kita berjaya atau tidak, itu Allah tak kira. Allah tak kira masalah kita buat tadi sincere tak. Kalau dah sincere, itu betul, kita tak boleh lari kan. Pasal ada orang kita kata macam pakcik, pakcik yang bekerja di kebun kan, bangun subuh-subuh pergi semayang surau dan sebagainya, kemudian balik-balik pakai apa, lampu kat kepala, kemudian pergi tori getah kan, banding dengan orang yang kadang-kadang eksekutif macam kita orang ni kan, duduk sini lepak-lepak ni kan, peluk-peluk tak ada peluh pun, ekor ni sentiasa. Lepas tu bulat kenapa tak tahu kan. Jadi benda ni kalau ikut logik akal dia, kita kata apa, pakcik tu dengan saya kan, siapa lagi sincere dalam masalah mencari harta atau mencari rezeki? Pakcik tu. Tapi kenapa saya lagi dapat gaji banyak daripada dia? Ni masalah dia sekarang. Pakcik tak pandai cari duit ke? Apa? Tak ada kan? Maksud dia dari si masa tadi, Allah Ta'ala kira effort saya, effort dia. Sincerity saya, sincerity dia. Masalah hasil tadi bukan masalah kita. Sebagai orang yang kita bincangkan sekarang, bukan masalah orang duduk diam. Macam tu macam, aku ni kalau nak kenyang, kenyang juga. Dia kata kan, dia lepak diam je kan. Tak ada ni, kalau ada nak kenyang, kenyang juga. Kalau dah Allah Ta'ala bagi makan juga. Duduk diam, beras kat depan mata dia. Ya Allah, aku lapar.
Ya Allah, aku lapar. Lepas tu Allah Ta'ala bagi dia hidayah. Kan? Dengan apa? Datang orang, jom pergi makan. Allah Ta'ala nak bagi dia makan. Ni macam Musa AS ketika dia doa dalam bawah pokok, dalam surah Al-Qasas. Dia kata apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuhanku, aku kepada apa yang kau turunkan daripada kebaikan, daripada rezeki, makanan, aku amat memerlukan. Allah Ta'ala buat apa? Datang turunkan makanan seketut? Tak. Allah Ta'ala buat apa? Jadi kan apa? Salah seorang budak perempuan yang dia tolong tu datang jumpa, kata apa? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapa aku ajak kau datang supaya dia beri upah apa benda yang kau buat bagi minum untuk apa binatang kami tadi. Mana Allah Ta'ala beri asbab ni. Kalau ikut asbab, Musa tak ambil asbab dia. Lantang kau nak pergi. Aku doa ya Allah. Kan dia halau orang tu. Pelik lah. Itu panggil asbab. Ambil asbab. Sincerity kita dengan Allah Ta'ala kita tahu. Kalau orang tu sengaja bagi alasan pun Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Dia tak buat kerja, tak belajar. Kemudian gagal. Ni dah takdir. Tak. Dia sendiri tahu kenapa dia tak belajar. Kalau dia tak belajar sungguh, dia tahu kenapa. Kalau dia belajar sungguh dan tak lulus juga pun dia tahu kenapa. Sincerity tadi, pasal masalah struggle dan effort tadi, kita kadang masalah kita terlampau materialistik, tahu tak? Kita kata contoh macam apa di mana ada jalan itu kemahuan, kita lupa berkenaan masalah takdir. Pasal kadang-kadang ada orang dia kata macam kita adalah pemegang takdir diri kita sendiri. Kita lupa masalah kita lahir anak siapa? Pilih tak? Lahir anak datuk sekian-sekian, atau Tan Sri sekian-sekian, atau anak raja. Kita pilih? Tak. Lepas tu jalan kita lahir tadi menunjukkan, contohnya kita lahir kat Malaysia, duduk Taman Tun. Dengan kita lahir di Uganda, kat tempat perang. Kita pilih tak soalan? Tak kan? So siapa yang bantu kita sebenarnya? Kalau orang tu sedar benda tu, dia takkan duduk mana pun dia duduk, tak ada masalah. Dia takkan timbul masalah kita kata tajuk tadi apa? Dia sengaja bagi alasan pun takkan timbul. Takkan timbul sebab dia tahu pasal semua benda dia Allah Ta'ala bagi pada dia. Pasal ada dia idea tuan tau. Satu bahagian orang tu dia berat kepada rasa semua benda tu dia yang usahakan. Satu lagi bahagian pada orang tu lepaskan semua Allah Ta'ala. Dia dalam istilah usuluddin panggil apa? Qadariyah dengan Jabariyah. Qadariyah, tak ada qadar sekian. Kita segala-galanya kita. Yang Jabariyah ni Allah Ta'ala paksa kita buat benda ni. Ini kena paksaan kita, ni dia paksa kita. Dia saja bagi kita. Kita dalam Islam ni sebenarnya tahu. Yang dikira Allah Ta'ala kat atas kita, choices kita buat. Benda yang kita pilih, nak pegang tak pegang. Ni Allah Ta'ala kira. Okey. Nak cakap ke tak cakap Allah Ta'ala kira. Masalah kita lahir anak siapa? Ya. Kemudian mak kita siapa, bapak kita siapa, masyarakat mana kita lahir. Lepas tu kita punya apa? Kita punya orang kata apa kita tindakan kita dalam satu masalah. Diberikan ujian bagi kita pilih jalan A atau B. Jalan halal atau haram. Marah atau tak marah. Which one kita pilih? Itu Allah Ta'ala kira. Tapi dalam masalah benda tu berlaku saja Allah Ta'ala tak hukum kita lagi. Anda tidak dihukum dengan benda tersebut. Jadi dalam masalah kita kata bertawakal kepada Allah Ta'ala ni kena faham. Pasal orang yang faham berkenaan tawakal adalah orang yang tahu semua benda milik dia ni bukan milik dia. Faham tak? Macam saya kata tadi, contoh macam kereta kena langgar. Benda simple. Sepatutnya cuma ambil nombor kereta tadi, buat report dan sebagainya, tangkap gambar, cicit kan, kemudian pergi bayar Audi, claim insurans, let's settle. Okay. Tapi kita macam, apa hal awak langgar kereta saya? Bla bla bla. Why? Kenapa nak kena bergaduh? Faham tak? Masa benda tu boleh settle, tak ada masalah pun. Orang tengok kan macam ada baru ni saya cerita kan. Ada kawan saya langgar orang mabuk kan. Langgar orang mabuk tu tengok pakcik mabuk tu. Nak minta duit ke tidak? Dah tahu tu mabuk, kalau kau lawan pun tak ada benda, tak penting. Kalau mungkin ada orang kata macam pukul dia orang India tu dan sebagainya. Tak beri kesan apa-apa. Tak tambah kebaikan, tak beri kawan tu. Bahkan mungkin dia lagi jauh daripada Islam. Lepas tengok pakcik kopiah pukul dia. Faham tak? Kan nampak pakai Melayu ni datang pukul dia. Actually in the end asas dalam Islam ni kita kata apa? Nilai kita sedar Allah Ta'ala perhatikan kita ke tidak, kita sincere pada dia ke tidak, itu nilai sebenar kita. Bukan masalah kita result kita kerana aku sekian aku berjaya, tak. Itu bukan kejayaan. Pasal kejayaan Al-Fawzul Mubin, Al-Fawzul Azim sana, bukan sini. Sini kita tengah diuji. Hatta kita dapat kebaikan atau keburukan, ujian Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala uji kita baik dan buruk, dua-dua sekali dia bagi. Cuma yang kita perasan, kita kata macam, nah ini aku punya effort lah ni. Tak, jangan. Pasal Allah Ta'ala mudahkan. Kadang-kadang kita rasa diri kita ni tak ada kedudukan sebenarnya. Tapi bila kita pergi cakap, orang nak dengar. Oh, baguslah tu. Tapi siapa yang jadikan untuk orang terima kita? Allah, bukan kita. Faham tak? Tapi orang tak faham. Dia sering macam merasakan diri dia. Tak boleh. Pasal orang ni dia akan take over semua sekali. Dia rasa bahawa semua sekali di tangan dia. Dia lupa Allah Ta'ala bantu dia untuk membentuk badan dia pun. Bukan dia bentuk. Hidung dia panjang mana? Siapa mak dia buat hidung? Awak angkat tangan? Tak ada. Kan warna kulit,
jenis rambut, warna mata. Sel kita dah jadi dulu satu je. Belah 2, 4, 8, 16. Betul tak? 32, 64. Oh, bilion-bilion sel. Ada jadi mata, jadi hidung dan sebagainya. Semua dengan blueprint yang betul. Kita atur diri kita? Tak. Dalam perut mak kita dulu, makanan yang sampai pada kita cukup ke nutrien ke tidak? Siapa yang atur? Allah. Tapi dah besar ni kita rasa, kan? Kita rasa macam inilah hasil dia. Kita lupa berkenaan masalah aturan asal. Pasal kita contoh macam kita kata macam tadi kan, kita bekerja, cek makan, betul. Tapi kita yang lupa bahawa sebenarnya yang benarkan kita dapat benda tadi adalah Allah. Kita lahir kat Malaysia, kita dan berfikir berkenaan TV, LCD kecil, nipis. Tapi kalau lahir kat Uganda, Eritrea dan sebagainya, ada angan-angan macam tu. Nak angan-angan pun kita perlu pada bantuan Allah Ta'ala. Nak angan-angan. Bukan dapatkan benda tu. Nak angan-angan pun perlu bantuan Allah Ta'ala. Ini kan pula yang lain. Tapi kita rasa diri kita yang punya. Mana boleh? Pasal Allah Ta'ala, jadi orang yang percaya akhirat, tadi macam kita kata, dia yakin bahawa di sana nanti ada gantian lain. So benda tu hilang, dia macam, tak apa, duit boleh cari lagi tu tak? Kan, duit boleh cari. Bila tak kasut kat luar, hilang. Kasut mahal. Kan, kasut mahal hilang kan. Semua orang biasa, saya rasa semua ada pernah mengalami hilang kasut. Kan? Tapi kasut hilang tadi kan persoalan, boleh cari balik tak duit? Boleh kan? Boleh beli baru tak? Boleh. So, the end of the world, tak kan? Let go. Belajar let go. Ni kalau kita jadi macam tension, jadi macam sewel sikit kat dunia ni sebab apa? Tak kerti nak lepas. Lepas. Masa Allah Ta'ala dah janjikan di sana ada gantian. So orang yang dikatakan sebagai khusyuk dan sebagainya tadi, kan disebut kan mereka ni terhadap akhirat apa? Yazunnun. Mereka yakin berkenaan dengan apa? Annahum yazunnun annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin mereka jumpa Tuhan mereka balik. Mereka yakin. So macam ni kat kisah ni, orang ni yakin dia akan jumpa hisab di sana nanti. So orang yang yakin tadi dia akan relax, dia akan sentiasa sangka baik. Bila Allah Ta'ala bagi kan, dia doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Besok-besok accident. Doa kan, doa ada accident juga. Apa? Let go lah. Jangan macam apa hal lah, ini dah berdoa tak jadi juga ni kena minta bomoh, minta jampi, minta apa, mandi bunga ni. Perasan tak? Orang lari kepada benda-benda khurafat dan tahyul lepas dia tak boleh terima qadar. Dia tak terima qadar, dia tak terima qadar, tak ada masalah. Kalau dia kata dulu bawa laju, bawa lah slow, tu je lah. Janganlah kita kata, ini nak kena juga. Ni kau press sampai 180 pergi motor tu buat apa? Kan? Itu tak kena, memang kena sungguh lah. Tapi asas pertama tadi, tindakan kita. Tapi kalau berlaku juga, dah baca doa dah. Keluar rumah baca doa, sampai subuh pagi berjemaah dah. Sedangkan Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Barang siapa solat subuh berjemaah, dalam jemaah, man solat fajrah fi jama'atin, fahu fi dhimmatillah, maka dia dalam jagaan Allah Ta'ala. Dalam jagaan Allah Ta'ala. Ni ada orang dekat Rawang tu. Ingat, dia sepupu saya. Saya pergi ngajar dekat tempat dia dekat Kuang. Rumah tempat mak dia buka satu kelas pengajian lah. Jadi dia dengan duduk dengan kita orang tu, dah habis kelas, tiba dia kata dapat telefon daripada rumah. Dia kata bini dia kata ada orang datang hantar baik duit. Duit tak hilang pun. Pasal dia tolong-tolak kereta orang tepi jalan kan. Tolong-tolak kereta duit baik dia jatuh. Jadi baik duit tengah jalan tu dia jumpai pula orang. Dia kata orang datang tu hantar rambut panjang. Kan rupa macam penyangak lah, lebih hantar duit ni. Dia kata petang-petang maghrib hantar. Lepas dia kata macam, dia kata, oh, iya duit baik duit tu mana? Masa dia orang tu hantar ke rumah. Bila dia kata mana baik duit? Dia kata ada, bukan tak ada. Ni ada orang hantar ke rumah, dia kata. Dia buka-buka duit tak habis pun, tak hilang. Soalan, lepas tu dia kata kenapa? Macam mana boleh terjaga? Saya kata, pagi tadi sembilan subuh tak? Berjemaah. Dia kata, iya. Bila saya kata dengan dia, maksudnya benda tu adalah janji Nabi tadi. Maka Nabi Allah jaga dia sepanjang hari berkenaan. So kita akan dapat benda tersebut, ambil usaha. Tapi kalau sekiranya dah buat dah, ambil asbab. Tapi kena juga. Kita kata apa? Hasbunallah ni'mal wakil. Tak ada masalah. Pasal kita kena tahu dalam masalah asas pertama, kita berdoa kepada Allah wajib. Tapi Allah Ta'ala nak makbulkan benda tu apa? Harus sahaja. Pasal dia berhak untuk uji kita dengan benda macam-macam. So ujian datang macam-macam arah. So kita akan dites. Mana untuk layak tak untuk syurga yang atas sekali. Nak syurga atas sekali kan? Anda akan diuji. So jangan kita kata jangan sangka, datang kelas yang taklim ni makin ni sakit badan lah pula. Kan? Itu masalah lain lah. Kita kata kena tahu lah mana ujian Allah Ta'ala datang di berbagai arah. Mungkin waktu, mungkin keletihan, mungkin macam-macam. So kita dalam kadar tadi, effort kita, usaha kita, sincerity kita, itu tak nak kira. Lain dia tu bukan benda tajuk dia. Dan orang yang tahu tentang tajuk ni, dia akan relax. Mereka kata tak kisah, benda jadi dah, tak apa, tak ada hal. Kalau depan-depan disuruh Islam suruh kita pertahankan. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih berkata apa, bila ada seorang lelaki kata, ya Rasulullah,
ada orang datang nak minta harta aku. Nabi kata, la tu'tih, jangan bagi dia. Dia kata, ya Rasulullah, in qatalani, kalau dia nak bunuh aku. Nabi kata, qatilhu, lawan balik pula. Tadi kata suruh sabar, lepas let go. Tak, bila benda depan-depan, memang penyelesaian di situ, hadapi. In qatalani, ya Rasulullah, kalau dia bunuh aku, fa anta syahid. Nabi kata, kau mati syahid. Ya Rasulullah, in qatal tu kalau aku bunuh dia, fa huwa finnar, di dalam neraka. Mana Nabi galakkan apa? Galakkan pertahankan maruah, harta dan juga apa milik apa pada kita. Tapi kalau dah hilang, contoh macam mana tu hilang, jangan kelang kabut pusing lagi kat situ. Kita tawar mana cari barang hilang ni kan. Itu salah lah pula. Kalau dah hilang, ikut lah. Kalau tak ada. Tapi kalau masih ada depan kita orang nak rampas, Islam suruh lawan. Ada faham tak? Benda yang luar capaian tangan kita, lepas serah pada Allah Ta'ala. Adapun benda dalam kawalan kita, ambil. Nak makan, lapar kan, masak nasi. Yang tunggu diam, ya Allah aku lapar. Ya Allah aku lapar kan. Lepas tu datang orang kata, tu nasi masak tu. Ya Allah aku lapar. Tu nama dia bangang bagi. Tahu? Macam orang minta hidayah dah. Contoh macam kita kata, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Tiap hari kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala mungkin hantar hidayah tadi, mungkin datang dengan bacaan kita, pembacaan kita, teguran orang. Kan teguran orang tegur kita, dah minta dah hidayah Allah Ta'ala, orang tegur kita, Mat kau salah semayang ni. Pandai kau je. Nampak? Allah Ta'ala hantar dah teguran, tapi kita apa? Tak open kita punya hati untuk terima. Tu je. Sebenarnya kita akan diberikan hidayah setiap hari datang. Kadang tengok kucing pun kita dah dapat hidayah, Allah Ta'ala berikan, tapi kita tak faham. Kenapa? Kita kadang sikit sombong. Sikit sombong. Nampak benda tu tapi kan kita macam tu. Kadang benda tu budak-budak kecil tegur kita. Yang kata macam, apa salah buat macam ni? Kan kita nampak budak-budak tu bercakap, kita kadang-kadang benda tu diri kita sendiri punya panduan. Jadi open your heart, belajar. Bila Allah Ta'ala berikan peluang untuk dapat hidayah, maka terimalah. Itu maksud dia. Bila kita kata kita tidak terikat dengan benda keadaan tersebut, mana kita ambil asbab. Bukan kita macam, kenapa kau jahil? Dah bapak aku pencuri. Memanglah aku jahil. Kan? Kenapa kau jahil? Memanglah dah orang Arab tu lahir Arab, aku lahir Melayu. Kan nampak tak konsep tadi? Tak jadi, dan Islam tak terima. Tak makan dengan asbab lah kan? Dengan asbab. Berserah tapi dengan asbab. Contoh macam tu, Nabi dan para sahabat pakai baju besi. Walaupun pergi perang tadi, nak mati tak mati, itu terpulang pada Allah Ta'ala. Tapi pakai baju besi tetap pakai. Apa tak pakai lah pakai. Kita tahu pakai tu pakai. Belajar berperang, belajar. Nabi galakkan belajar manah dan sebagainya. Sebab benda tu kena ambil asbab. Bukannya macam tu, macam satu hari tak gerti berperang, angkat kat tangan, ya Allah, ya Allah. Oh, pandai terus perang. Mana boleh? Kena belajarlah perang. Belajar menunggang, Nabi suruh belajar menunggang. Sebab apa? Sebab benda tu perlukan kemahiran. So ambil asbab. Tapi dalam masa sama kena ingat, asbab tadi daripada siapa? Daripada Allah. Bukan kita. Jadi tak adalah kita high and mighty lepas tu. Kita high and mighty sebab kita rasa kita effort. Berpeluh-peluh aku punya dahi buat kerja ni. Aku membaca macam ni kan. Lepas tu dia kata, jadi apa aku dapat adalah kerja aku. Salah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang bagi. Jadi orang tu tak adalah dia rasa diri dia. Kalau hilang pun dia tak risau. Tak dapat pun dia tak pening kepala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Hadid. Ayat ke-22 23, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba, tidak menimpa, min musibatin, sebarang musibah, fil ardi, di muka bumi, tanah runtuh ke, pokok tumbang ke, jalan licin ke, motor kan, jalan licin ke, apa ni, hujan ke, petir ke, kilat ke dan sebagainya, di muka bumi ni, gempa bumi ke, gunung berapi ke, ribut taufan ke, anything tidak menimpa di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pada diri kamu, mata rabun ke, sel kanser ke, kan, gagal buah pinggang ke, gagal ini ke, gagal itu ke, hati rosak dan sebagainya, takkan berlaku illa fi kitab, kecuali apa? Dalam kitab dah tertulis, min qabli an nabraha, sebelum kami menjadikan ia berlaku. Inna dzalika, sungguh itu, jadikan satu benda tak jadi lagi dah tulis dah, ala Allah, di sisi Allah Ta'ala, yasir, mudah sangat. Kenapa tak jadikan macam ni? Kenapa tak jadikan ada aturan mana kita akan jumpa apa, kita akan jumpa apa? Kan dah taubat dah, dulu jahil, tak belajar Islam. Kerana belajar Islam kena ujian lagi. Kenapa tak berhenti ujian Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak rasa sesal di atas apa yang terlepas dari kamu. Lepas, Allah, rugi. Ala, rugi tadi. Wala tafrahu, dan sebaliknya juga kamu tidak apa?
berbangga, bergembira sangat dengan apa? Dengan apa datang pada kamu. Sebab apa yang datang tadi dah tertulis. Apa yang hilang pun dah tertulis. Pasal Allah Ta'ala uji kita dengan apa? Tengok apa kita punya reaksi. Benda tu nak jadi. Tu yang sayang sangat benda sampai apa lebih daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ni kalau sayang lebih sangat tu kita macam, alah kasut tu beli mahal kan. Beg tangan coach. Faham kan? Pelik, tak cantik pun. Tapi orang suka, tak tahu kenapa. Kan? Orang kata, bestnya kan? Beg tu kan? Beg tu, yang dia punya tukang jual tu pakai sarung tangan tu. Nak pegang, buka. Tak ada benda pun sebenarnya. Tapi yelah, kita kata hilang dan sebagainya. Kita macam, sedangkan benda tadi ujian. Let go. Belajar lepaskan diri. Lepas. Pasal orang percaya akhirat, dia mudah lepas. Dalam berdoa tak ada istijlah tu lah. Dah tak ada isi ajal. Dan dalam berdoa kita jangan minta cepat pula. Kenapa tak bagi-bagi ni? Jangan sebut ni tu. Sebut je batal lah. Doa kita batal. Tertolak. So jadi dalam konsep tadi maksud dia baik atau buruk tadi dah susun dah. Cuma kita akan lalui dengan keadaan iman kita. Kalau kita kurang iman, kita lintas, kita menggelupur. Kalau kita ada iman, kita lintas benda tu, kita lulus. So Allah Ta'ala kira kita antara yang dan untuk bina iman tadi perlu kepada apa? Effort. Belajar, baca, tahan diri. Nampak TV tu kan, menggeletar tangan nak pegang remote TV. Kan? Kan? Let go lah, larilah masuk bilik. Kan? Dan bilik pula ada pula buku novel pelik-pelik. Kan novel apa benda apa Awan Biru dan Kelabu kan? Apa cinta lah Laut Merah ke dan sebagainya kan. Elakkanlah. Itu choices yang Allah Ta'ala akan kira pada kita. Dan choices tadi yang akan tingkatkan iman kita. Iman kita akan naik dengan sebab kita pilihan kita buat. Makin kita buat kebaikan, Allah Ta'ala akan berikan kebaikan yang berikutnya. So pasal benda yang malang atau tuah tadi tak beri kesan apa-apa dalam masalah kita punya apa? Kita punya kehidupan. Bahkan kalau kena musibah, kita akan dapat apa? Penghapusan dosa. Orang yang demam, sakit badan dan sebagainya, hilang benda ni, dosa dia akan hilang. Dosa akan hilang dengan penyakit, dengan kesusahan dia. Susah dia tadi akan diberikan oleh Ta'ala apa? Ganjaran. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Demi sungguh akan pasti akan uji kamu dengan sedikit daripada apa? Ketakutan dan juga kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari segi harta, wal anfusi, dan jiwa, nyawa orang kita sayang mati, was thamarat, dan juga buah-buahan, juga tanaman-tanaman pun akan kurang. Wa basyiris sabirin, bila beri gembira hai Muhammad kepada orang yang bersabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibatun, orang yang kena musibah pada diri dia, qalu, mereka berkata, inna lillah, kita ni milik Allah Ta'ala, wa inna, dan kita ilaihi rajiun, kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Orang macam ni, ulaika, orang-orang ini, alaihim, ke atas mereka ni, salawat, keampunan atau doa kebaikan, min rabbihim, dari Tuhan mereka, wa rahman, juga rahmat. Salawat kat situ maksud dia apa? Keampunan. Mana orang tu kena musibah, orang tu bersabar, keampunan. Surah Al-Baqarah. Kalau buka tu Sayyidul Sufaha, belakang dia. Belakang Sayyidul Sufaha, buka belakang tu, di situ. Kan? Tak tahu ayat berapa, tak ingat. Tapi buka kan, kita buka juzuk 2 tu kan, buka silap tu atas, sebelah kiri. Atas tu. Allah kata orang macam tu saja yang bila kena musibah, dia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ni milik Allah Ta'ala. Dan kita kepada Allah Ta'ala kita akan kembali. Dan bila kita jumpa orang yang apa, berziarah orang yang ada kematian, kita kata apa? Lillahi ma akhadh. Milik Allah Ta'ala apa yang dia ambil. Walahu, dan milik dia ma'ata, dan milik dia juga apa dia berikan. Apa dia beri, apa dia ambil balik, itu milik dia. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, semua benda di sisi Allah Ta'ala dengan kadar tertentu, dengan ketentuan-ketentuan yang khas. So kita iyalah. Sebab kawasan macam bukti kali terakhir dah tegas macam okey, tak apalah, dia tak jawab. Bukan, dia actually saya macam benda tu tadi macam dia ayat tu betul, tapi kadang-kadang sering digunakan salah. Ayat tu betul memang tentang dia Allah Ta'ala. Pasal kita kata bila kita dalam Islam ni, memang kita sudah dibuat sincerity dan effort. Buat benda tu betul ada dalam kerja kita tadi. Kalau kita tak berjaya pun, benda tu pahala dah Allah Ta'ala tulis dah. Itu tak ada masalah. Macam hatta contoh macam sibuk berjuang untuk apa, untuk menjadikan Malaysia negara Islam dan sebagainya. Okey, kalau dia kata gagal pun soalan pahala ada tak? Sepatutnya. Jadi yang mengamuk Azal, nak terbalik kita polis, tak payah kan? Perlu tak? Tak payah kan? Tak payahlah. So maksud dia effort dan juga sincerity. Dua tu ada, yang lain tak ada masalah. Pasal kita kata kalau kita patut menang bila, patut berjaya bila, patut dapat gaji naik bila, siapa lebih tahu sepatutnya? Allah. So kalau kita dah buat kerja tadi, tak dapat, kita lapangkan dada kita, tak ada masalah.
Kita comfort diri kita, kita kata belum lagi. Kan? Kawan-kawan tak dapat anak. Apa? Belum lagi. Allah Ta'ala tahu patut. Makanya sekarang garang sangat. Kalau ada anak lempang-lempang mati, contohnya. Jadi kena cool down sikit, Allah Ta'ala bagi lewat sikit. Faham tak? Manusia macam tu. Kena faham. Siapa tahu? Aturan kita, aturan Allah Ta'ala. Aturan Allah Ta'ala lagi baik. Kita minta benda berkenaan, kadang-kadang benda tu kita minta. Allah Ta'ala akan berikan bentuk yang berlainan. Ni macam saya pernah cerita dulu pasal kes seorang orang kat Yaman tu. Jadi ialah dia minta kerja dalam Malaysia Yaman. Bagus, baik. Bukan orang tak baik. Dia belajar dulu Istat. Ambil master kat Istat. Balik Yaman, Inggeris, Arab je lah di tangan dia lah. Tapi satu peringkat tu dia terpaksa dibuang kerja oleh kedutaan Malaysia kerana adalah benda kes saya tak tahu. Tapi cerita dia saya tahu tapi saya nak bagi tahu lah. Okey. Jadi cerita dia lepas dia kena buang tu, dia tak kena nampak saya, dia lari. Nampak saya dia jauh, dia lari. Nampak saya dia lari. Dia ngelak malu. Saya pun macam tak apalah. Kan nak cakap apa dia malu kan. Sampai cuma last sekali dalam hampir sebulan, lepas tu satu hari tembung. Dia tak lari dah, dia pintu masuk, dia keluar saya masuk. Pau tembung pintu. Dia kata okey, tak boleh lari dah. Dia salam saya, kata tanya khabar. Dia kata, kau tahu kan aku cerita aku kena buang? Saya tahu. Kau nampak berlari-lari tu aku tahu lah. Saya kata. Lepas tu dia kata, yelah apa jadilah aku tak salahkan siapa, dia kata. Lepas tu dia kata apa? Alhamdulillah aku kena buang kerja. Alhamdulillah aku kena buang kerja. Sebab apa? Sebab dia kata, sekarang ni aku dapat beasiswa, aku dapat kerja dengan UNHCR, kemudian dapat beasiswa, pergi sambung PhD pula ke George Washington University. Dapat sambung PhD pula. Kerja tak berat. Macam dulu kalau kerja kena terjemahkan surat khabar. Tahu tak kerja terjemah surat khabar payah? Surat khabar tu kalau duta kata, aku nak baca benda sekian. Kena terjemah. Tak letih ke? Tapi dia last kali in the end, dapat kerja ringan, gaji lagi banyak, dapat sambung belajar pula. So kalau, okay, nak 2 minggu pertama ketika mula dia kena tu, agak-agak apa perasaan dia yang dia lari tu? Redha tak dengan benda tu? Ya, mesti tak redha lah, biasanya mesti tak redha. Tapi kalau dia redha, dia kalau dia yakin betul maksudnya insya-Allah kita anggap dia yakin. Dia yakin janji Allah Taala tadi, dia tak risau. Dia tak ada macam tak ada tadi macam biar habislah kita kiamat. Tak kiamat lagi. Kan? Dia lagi ni macam tak apa, ada insya-Allah Taala akan berikan yang lain. Dan masa sama dia buatlah, hantar resume, hantar sini, hantar sana, sampai tak sampai tu kebetulan pada Allah Taala. Allah Ta'ala gantikan. Sebenarnya mungkin dia kesempitan duit, dia perlukan gaji lagi banyak, maka Allah Ta'ala bagi gantian. Tapi sebelum gantian tu datang, bentuk dia apa? Musibah. Dia kena buang kerja. Gila apa? Kan? Kena buang kerja. Minta-minta, ya Allah aku nak gaji tinggi-tinggi, dia kena buang. Macam aku minta lain, kau bagi lain. Apa pasal? Ikut logik akal macam tu. Tapi Allah Ta'ala kan maha kaya. Dia dah atur, aturan dia dah ada. Kita je tak perasan. Kata contoh macam ni lah, ada orang kata dengan saya, kenapa ustaz letak sekolah agama KL ke dan sebagainya. Saya kata saya ada niat. Niat kecil. Tapi mungkin saya bagi alasan kata bagusnya saya gagal periksa ketika jadi senang tu UPSR dapat 3A 1C 1D. D tu karangan. Tak tahu mana ngarang, masa Melayu tak boleh karang. Okay, jadi kita kata aturan ikut kita budak-budak mana faham. Kan? Tapi Allah Ta'ala aturkan sampai kan saya belajar pergi ke Yaman dan sebagainya. Aturan Allah Ta'ala. Mana kita tak kata tak ada perlu kita nyesal benda yang lalu. Faham tak? You don't have to regret. Oh, nampaknya kau bodoh lah. Jumpa je, kau bodoh lah. Tak ada. Sebab apa? Sebab aturan akan datang tadi, kita tahu tak? Tak tahu. So, jadi kenapa nak perlu regret benda yang lalu? Likailah taksau ala ma fatakum. Kamu, wahai manusia, tak ada rasa sesal atas benda lalu. Tapi, jangan bangga pula dengan benda yang kamu dapat. Sebab apa? Aturan Allah Ta'ala juga. So pilihan Allah Ta'ala macam bila Nabi SAW mati mak bapak dia ketika dia kecil tak lahir lagi dah mati bapak. Lahir umur besar sikit mati mak. Itu aturan Allah Ta'ala untuk bela dia jadi sebagai apa? Manusia tak ada yang dependent kepada orang lain. Dan di mata kasar kita apa? Buruk. Tapi di sisi Allah Ta'ala benda tu apa? Baik. So relax lah. Yang pentingnya masalah kira-kira macam saya kata tadi, kiraan dia adalah masalah kita yakin tak janji Allah Ta'ala. Kita nagging tak? Kita whining tak? Kan, kita ada macam apalah kan, apalah tu masalah lah, mengeluh ke tidak. Kalau kita mengeluh, masalah tak selesai. Kalau kita nagging, kita merepek kan, asyik ungkit-ungkit dan sebagainya, tak selesai masalah. So let go lah. Faham? Pasal kiamat atau akhirat tu benda benar. Ya sekarang ni sementara je. Kan, hari ni sedih, besok gembira. Hari ni gembira, besok sedih. Tu biasalah. Mana ada orang tak pernah menangis tahun? Angkat tangan. Angkat tangan, aku nak tengok apa yang tak nangis tahun. Kan happy-happy gila hidup ni, tak pernah nangis tahun. Angkat tangan. Siapa tak pernah ketawa setahun? Angkat tangan. Tak ada kan? So maksud dia apa?
So itu sebab kita kata jangan kita overconfident, jangan lebih sangat yang kita rasa semua Allah Taala akan bagi. Tak, relax, let go. Belajar lepaskan. Dia kata apa? Kutufuha daniyah. Allah Taala kata kutufuha. Mana maksud dia apa? Putih, buah-buahan dia. Buah-buahannya daniyah, dekat, hampir sangat. Qala al-Barra' bin Azib, berkata Barra' bin Azib sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, ay qaribah. Daniyah ay qaribah, hampir, dekat. Yatanawaluha ahduhum, akan ambil buah tu tadi, seseorang di kalangan mereka ni, wa huwa naim ala saririhi, ketika dia baring-baring atas katil, dia macam nak buah lah, apa tu pokok tu pun ni kan, pokok tu kan tunduk kan, dia pun ambil, sedapnya. Itulah, betul dia pokok tu akan turun kan. Wa kadza qala ghairu wahid, demikian dikatakan oleh lebih daripada salah seorang sahabat. Ini ke ulama tafsir. Wa qauluhu kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dan maka Allah Taala pun kata ketika itu apa? Kulu washrabu. Ada kata para malaikat kata, ada kata Allah Taala kata, kulu washrabu, makanlah dan minumlah hani'an, sepuas hati kamu. Dengan rasa tahniah lah. Allah Taala bergembiralah kamu dengan makan dan minum tadi. Bima aslaftum, dengan sebab apa yang kamu telah lalukan dahulu. Lah buat kan, kita upfront fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lalu. Mana hari mana? Hari dunia. Yang sekarang ni, hari ujian. Hari ni kita keluar ni, tak kelas kita keluar kan. Mulalah panggil kita lah, orang sekian lah, orang ni lah, orang terlambat lah, orang ni kan. Relax lah. Dia actually benda tu kita kata payah nak dibuat, tapi benda tu adalah benda tak mustahil. Antara cara dia belajarlah bahawa hari akhirat itu benar. Maka kalau ada orang zalimi kita dan sebagainya, depan-depan direct kita disuruh tuntut. Tapi yang dia kata benda tak ada, tak nampak dah, let go. Maka lepas tu kita kata apa? Allah Ta'ala akan panggil nanti, pada akhirat nanti, orang yang muflis. Siapa orang muflis? Orang yang zalimi manusia di dunia ni, walaupun dia Muslim, dia akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Kalau tu hak kita, ada Allah tak tuntut balik tak soalan? Tuntut balik lah. So rugi apa benda yang kita nak bergaduh kat sekarang? Buat apa? Kan? Buang masa. Banyak benda lain. Ngaji tak habis lagi kan? Apa baru 29 kan? 30 dah habis dah, 29 pula sekarang ni. Jadi kita let go. Masa banyak masa ni banyak perlu diguna kepada benda yang lebih penting. Maksud dia apa? Yuqalu lahum dzalika, akan dikatakan kepada mereka demikian. Maksud dia makanlah dan minumlah dengan gembira sebab apa kamu buat pada hari-hari yang telah lalu. Tafaddulan alaihim, sebagai apa? Sebagai tanda apa? Tanda keutamaan kepada mereka. Wamtinanan wa in'aman wa ihsanan, sebagai apa? Sebagai pengurniaan, pemberian nikmat, dan juga apa? Ihsan, belas kasihan Allah Ta'ala kepada mereka. Wa illa, dan jika tidak pun, dia kata kat sini, Ibnu Katsir kata, faqad thabata fi sahih, telah sabit dalam hadis yang sahih, an Rasulillah SAW. Kenapa? Pasal kita kata, walaupun orang tu dalam ayat ni dikatakan bergembiralah, makanlah dan minumlah dengan sebab apa yang kamu buat pada hari-hari yang lalu, sebenarnya bukan maksud dia memang amal kamu yang masukkan kamu. Lebih pasal menunjukkan Allah Ta'ala apa? Macam berikan apa? Berikan orang kata ungkitan. Macam tengok kamu buat yang amal tu, aku yang bagi kamu kebenaran buat. Kamu dapat benda sekian, Allah Ta'ala kata aku yang berikan kamu izin. Pasal kita sebenarnya memang kita datang hadir kelas ni. Yang saya sendiri belajar ke, yang mendengar, semua sekali dengan bantuan Allah Ta'ala, izin Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, hari ni demam, sakit perut, tak datang. Atau Allah Ta'ala jadikan kita buta, tak datang-datang dah langsung kan, tak siapa nak bawa. Ataupun saya ke dan sebagainya, anything happen. So siapa yang benarkan untuk kita buat amal sampai kita diampunkan dosa dengan para malaikat datang doakan kita? Siapa? Allah Ta'ala. So jadi Allah Ta'ala sebut bergembiralah kamu, maksudnya dengan choices yang kita buat lah. Choices yang kita buat tadi, kita ada hari ini, kita boleh buat salah satu. Boleh pergi merayau kan, pergi jalan dekat OU ataupun datang kelas. Which one kita pilih? Itu pun amal kita lah. Pilihan kita tu yang akan menyebabkan. Tapi amal kita tadi sebenarnya nilai dia di sisi Allah Ta'ala tak ada besar mana kan? Pasal nikmat kita dah datang amal tadi dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud dia dikata pada mereka berkenaan sebagai tafaddulan, sebagai tanda apa? Pengutamaan ataupun tafdil. Maksud tengok, ini kelebihan Allah Ta'ala beri kepada kamu. Imtinanan, ungkitan, in'aman, pengenalan nikmat, dan juga ihsan, menebelah kasihan Allah Ta'ala. Mana kita dapat buat ibadat sebab ihsan Allah. Wa illa, kalau kita faham juga, dia kata sinilah tengok, faqad thabata fi sahih, telah sabit dalam hadis yang sahih an Rasulullah SAW, Rasulullah SAW annahu qala, bahawa baginda bersabda, i'malu, dia berkata apa? Beramallah, wasaddidu wa qaribu, ni dekat-dekat meh hampir. Dia berkata meh beramallah dan meh fikir dekat-dekat, meh dekat hampir, dia panggil dekat rapat. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna ahadan minkum, bahawa seseorang kamu ini,
la yudkhilahu, takkan boleh memasukkan dia amaluhu, oleh amalnya, al-jannah, ke dalam syurga. Kita tak masuk syurga dengan amal kita. So amal kita buat, nilai dia si Allah Ta'ala. It's actually, kalau ikut rasa pun worthless. Pasal Allah Ta'ala bagi macam ni lah. Dia nak niaga kan, saya tengok dia susah, saya nak tolong dia, saya bagi dia modal, saya bagi dia duit kan, dia gagal dia hutang, saya bayarkan hutang dia, lepas tu dia datang niaga dengan saya. Layak tak soalan? Kan saya bagi dia duit, saya bagi dia niaga, tiba datang dia jual barang kat saya. Ustaz, beli. Saya pandang muka dia, saya cakap apa? Saya kata macam, bukan aku bagi kau duit ni ke? Kan bukan aku modal tu, aku punya ke? Bahkan kalau bagi free, better daripada apa? Saya pun tak perlu apa benda dia jual. Faham tak? Saya yang bagi barang kepada dia, tapi tiba dia datang nak menjaga dengan saya. Kita macam tu sebenarnya. Allah Ta'ala bagi kita penglihatan akal, kemampuan kita bergerak, penglihatan kita, tenaga kita, semua sekali Allah Ta'ala berikan. Akal kita. Tiba-tiba datang kita apa? Dah beramal-amal. Ya Allah, yang aku buat ni bagilah benda sekian. Rasa apa? Rasa poyo tak? Betul tak? Tak, betul tak? Kita sebenarnya benda ni kita buat sebab apa? Ihsan Allah Ta'ala je. Tapi kita boleh bangga dengan amal kita buat. Seriously, yeah. Payahlah. Ni kena tengok balik. Jadi Nabi kata, saddidu wa qaribu. Dekat-dekat hampir-hampir. Wa'alamu, dan ketahuilah, anna hadan minkum, seorang di kalangan kamu ini, la yudkhilahu, takkan masukkan dia amaluhu, oleh amalnya, al-jannah, ke dalam syurga. Qalu, mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, takkan kau pun sama ya Rasulullah? Nabi kata, wala ana, aku pun tak boleh. Mana pasal Nabi jadi Nabi? Dia pilih jadi Nabi ke? Wahyu datang, tak? Allah Ta'ala yang aturkan. Kemudian dia terhalang di dosa dan maksiat. Siapa jaga? Allah. Qarin ni masuk Islam, tak mengajak dia kepada benda keburukan. Siapa punya kerja? Allah. So jadi kebaikan yang berjalan pada dia kan, seorang Nabi tadi, atas Allah Ta'ala punya anugerah. So jadi secara tak langsung benda tersebut bukanlah apa, benda yang kita kata perlu kita banggakan dan sebagainya. Bahkan nak masuk syurga pun Nabi kata apa? Hatta ana, wala ana, aku pun tak boleh. Illa, melainkan ayyataghanam amadanillahu birahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah Ta'ala melimpahkan kepadaku dengan rahmat dan juga daripadanya juga kelebihan Allah Ta'ala, rahmatnya, baru aku masuk syurga. Mana itulah sebab aku masuk syurga, dengan sebab itu rahmat dan kelebihan Allah Ta'ala. Adapun lain dari itu tak boleh. So macam tu kita yang lain. Jadi bila ayat tadi kata apa? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, bukan maksud dia menunjukkan bahawa amal kita masuk ke dalam syurga. Tapi maksud dia di situ ayat Allah Ta'ala sebut sebagai apa? Nak ungkit pada kita apa? Segala pemberian dia beri pada kita. Mana choices kita buat, kita pilih sebagainya dengan dipertolong oleh segala bantuan yang Allah Ta'ala berikan. Kawan kita siapa? Banyak kita nak kawan dengan orang tak nak kawan kita. Kan? Menyampah aku tengok kau dia kata, tak nak kawan dengan kau. Ada orang kita tak suka kawan, itu yang dia ajak kita berkawan. Jadi macam tu sekali sampai peringkat itu. Masyarakat mana, ada kadang-kadang kita pergi tempat tu kita tak suka. Kan? Pergi macam nyampah aku pergi tempat ni. Ada tempat kita tak ada, seronok pergi. Siapa jadikan suka tak suka tadi? Allah. Jadi cenderung hati kita Allah Ta'ala berikan. Mana kawan kita siapa sediakan? Allah Ta'ala. Waktu kita, masa kita Allah Ta'ala. So jadi dengan sebab itu apa? Amal-amal kita buat semuanya apa? Asas kelebihan dan ihsan Allah sahaja. Maka jangan kita apa? Berasa sombong dan juga hebat diri kita kalau kita beramal soleh. Kalau kita datang belajar kan, aku datang belajar, orang lain malas semua, tak datang belajar. Jangan sekali-kali. Ittaqullah, takutlah kamu Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali berasa macam tu. Pasal kita datang kelas ni pun apa? Dengan ihsan Allah Ta'ala dan juga dengan izin dia. Maka kita dengan sebab itu kita kata, walaupun Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, Allah Ta'ala kata dengan sebab apa kamu lakukan pada hari-hari yang telah lalu, maksudnya sebagai apa? Ungkitan sahaja, supaya orang tu sedar bahawa memang choices dia buat dahulu benar, betul. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala dia dapat pilih yang betul daripada dia masuk neraka. Faham? Mana dia dapat masuk daripada syurga sebab apa? Ihsan dan belas Allah Ta'ala. Jelas? Okay, baik, kita berhenti kat sini insyaAllah. Nanti kita akan sambung kemudian berkenaan dengan orang yang diberi kitab mereka apa? Sebelah kiri pula. Siapa dia diberi kitab sebelah kiri, apa jadi pada dia? Okay, insyaAllah kita akan bincang kemudian. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahi alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.